بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد واسعه علمك أمن. سبحانك لا فهمنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ni betul-betul semalam malam ni pula kebetulan Ahad minggu kedua, Isnin minggu ketiga. Dia kena dua sekali. InsyaAllah malam ni kita sambung yang semalam, surah Al-Muzammil ayat yang ke-14. Saya baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ini dah masuk perenggan cerita tentang kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari bumi dan gunung ganang. Tarjuful ard, pada hari bumi dan juga gunung ganang bergoncang, dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang berterbangan. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Begitu juga dalam surah Al-Waqi'ah cerita tentang kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Kemudian surah Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Allah Ta'ala tanya, tahu tak apa itu kiamat? Wa mal adraka mal-Haqqah. Hari yang Allah Ta'ala sebut yauma tarjuful ardu wal jibal, hari yang bergoncangnya bumi, hari yang Allah Ta'ala musnahkan gunung ganang. Kita tengok gunung ganang paling kuat sekali atas muka bumi ni. Dia menjadi paku kepada bumi. Bumi ni Allah Ta'ala jadikan ada paku-paku dia. Mana dia? Gunung ganang tu sebagai paku dia, timbangan. Bila buang separuh paku dia, buang separuh timbunan gunung ganang, berlakunya gempa bumi. Kita tengok Allah Ta'ala jadikan jibal, gunung ganang besar. Hebat ni gunung ganang ni. Tapi bila tibanya hari itu Allah Ta'ala kata hancur lebur dia, pasir juga. Sehingga akan habis semua ni, tak ada apa. Langit berjatuhan, pecah semuanya. Langit pecah, bumi pecah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu kami gantikan bumi ni dengan bumi yang lain. Hancur dah yang kita duduk ni, tak ada dah. Yang asal ni tak ada dah. Barulah dibawanya satu tempat, dipanggil apa? Yaumul mahsyar. Hari itu tanah pun tanah lain, warna pun warna lain dah. Bukan bumi yang asal dah. Kemudian Allah Ta'ala kata, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul. Kami telah utuskan kepada kamu ni, wahai musyrikin Mekah, seorang rasulan alaikum, untuk kamu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti mana kami utuskan utusan kami Musa kepada Fir'aun diutuskan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah fajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Ta'ala kata, walaqad ba'athna, sesungguhnya kami telah utuskan, fi kulli ummah, setiap umat itu rasul, an i'budullah, supaya rasul ni seru kepada kaum dia, an i'budullah, sembah Allah, fajtanibut taghut, dan menjauhi daripada taghut, apa yang Allah Ta'ala larang, taghut. Faminhum man hadallah, kata Allah, sebahagian daripada umat ada yang beriman, faminhum man haqqat alaihi ad-dalalah, sebahagian lagi ada yang sesat. Walaupun rasul ada depan mata, sebahagiannya sesat. Sebab itu kadang-kadang kita kata, kalau Nabi masih hidup, aku bersama dengan Nabi, mesti aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana, kalau al-habib,
Habibun al-Mustafa Rasulullah ada bersama dengan kita, aku pasti berada di belakang Nabi SAW. Kata-kata itu tak cukup dengan sebutan. Tak cukup dengan sebutan. Dalam Nabi wafat lama dah 1500 tahun, masih kita tak boleh buat apa yang secara sempurna apa yang Nabi suruh. Saya lah, saya khususnya, kita tak boleh nak buat. Kita baca dengan orang-orang yang dulu, sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi, luar biasa. Kita pun baca kisah sahabat yang duduk dengan Nabi, luar biasa mereka bersama dengan Nabi SAW. Sehingga kan Nabi jamin mereka syurga. Nabi jamin syurga. La haula wala quwwata illa billah. Nikmat yang paling besar bila Nabi jamin seseorang syurga. Jumpa di sana, Nabi jamin dia. Nabi bagi tahu saya, aku jamin kau. Di antara yang lain, Allah Ta'ala sebut banyak ayat-ayat tentang kiamat. Dalam surah Al-Qiyamah pun disebut juga. Al-Qiyamah, surah Qiyamah kan surah Qiyamah, ayat 6 surah Qiyamah. Kemudian dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut juga, wa yawmal qiyamati taral ladzina وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, orang yang kafir, orang yang mendustakan. Mendusta ni orang yang menolak kebenaran. Kita sebut dah semalam kan, dusta dengan bohong. Bohong ni la aslalaha, bohong ni dia tidak ada asal usul. Dia bohong nak lepaskan diri, dia bohong untuk kepentingan benda. Tapi dusta ni mendustakan benda yang benar, mendustakan kerasulan Nabi, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Quran kadzabu, kadzab, mendustakan. Pada hari kiamat kata Allah, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, ayat-ayat Allah, dan yang menyatakan kesedihan itu, dan kau akan tengok mereka-nya dalam keadaan wujuhuhum muswaddah, muka jadi hitam semua. Muka jadi hitam semua. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 1, Al-Qamar pun kita selalu baca, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Juzuk berapa? Surah Al-Qamar. Juzuk 20 tu 27. Juzuk 27 surah Al-Qamar. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Bulan gagah Allah Ta'ala jadikan. Bulan, bintang, matahari besar lagi daripada bumi, jauh lagi besar dia matahari. Bumi kecil je. Makhluk-makhluk yang lain Allah Ta'ala cipta di luar daripada bumi, lebih besar daripada bumi ni. Lebih jauh gandaan besar dia Allah Ta'ala jadikan, hancurkan semua. Tidak ada yang apa yang kekal, masih wallah, barang yang selain daripada Allah ni semua hancur pada hari kiamat. Kita duduk dalam bumi ketika itu tak tahu tang mana. Dalam surah Al-A'la pun disebut juga, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Begitu juga dalam surah Syura, man kana yuridul akhirati nazid lahu fi harsi. Siapa-siapa yang nak akhirat, nazid lahu fi harsi, siapa yang nak ambil akhirat, kami bagi dia dunia. Siapa yang man kana yuridul akhirah nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridud dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak akhirat, kami bagi dia akhirat, dunia pun dia dapat. Siapa-siapa yang nak dunia, nu'tihi minha, kami bagi dia dunia setakat tu ya, akhirat kami tak bagi.
Sebab tu bila kita kata kita tengok para hufaz, contohnya orang yang hafal Quran, insya-Allah tabarakallah, diangkat tempat dia. Dia buat benda akhirat, dunia mari kepada dia. Hadis Nabi SAW disebut benda ni. Dia ikhlas dengan akhirat dia, dunia mari pada dia. Tapi kena perbetulkan niat, jangan semata-mata kita hantar anak kita jadi hafiz dan didik dia untuk dia boleh jadikan kerjaya dia untuk apa-apa sekalipun dapat dunia. Dia dapat dunia tu, setakat tu je lah. Kalau boleh kita nak sekali dengan akhirat dia buat, dunia dia dapat. Sebab itu sahabat selalu tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kadang-kadang bila bersama dengan engkau, duduk dalam majlis engkau, kami rasa hebat iman kami. Iman kami ni rasa kuat bila duduk bersama dengan engkau ya Rasulullah. Ya, kita duduk dengan orang yang hebat tuan-tuan, kita rasa kuat kan? Kita pergi, contohnya kita pergi umrah bersama dengan para alim ulama, ustaz-ustazah, orang yang hebat. Kita jadi malas, rajin. Cuba pergi dengan geng-geng kita yang memang aku dah lah tak kuat, kenal pula kawan-kawan ni lagi teruk pada aku, jam pipi lagi teruk. Kan? Lagi teruk kita pergi. Sahabat bersama dengan Nabi, memang tuan-tuan, bersama dengan Nabi SAW dalam satu majlis. Oh, luar biasa. Mereka tanya pada Nabi, ya Rasulullah, bila mana kami bersama dengan kau ya Rasulullah, iman kami ni rasa kuat, hebat. Tapi bila engkau tiada, bila kau tak ada bersama dengan kami, kadang-kadang keimanan kami ni naik turun. Kadang-kadang melakukan kesilapan dan juga dosa. Kan? Iman para anbiya yazid wala yanqus, bertambah dan tidak berkurang. Keimanan para anbiya yazid wala yanqus, bertambah lagi tambah, esok lagi tambah, dosa lagi tambah, lagi naik. Keimanan orang kita biasa awam yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Malam kejap, siang okey, marin dulu nampak okey dah, ni berubah pula. Baru ni nampak bertobat elok dah, tiba-tiba keluar jadi balik. Nah, tak mahu sebut siapa lah tuan-tuan, tak biasa sebut siapa lah. Kita tengok dalam dunia kita pun juga dah, dalam Instagram contohnya, dalam Facebook, dia ni nampak itu berubah dah, ni jadi pula. Nah, tahu tak sebenarnya? Faham ambil je lah, orang rekod ni. Nampak bagus dah dulu, berubah dah, alhamdulillah, tabarakallah, hidayah milik Allah. Ni jadi pula, subhanallah, ada boyfriend lagi. Betul? Nah, tak tahu ada boyfriend lagi. Kita la haula wala quwwata illa billah. Dunia kiamat. Kalau suka lelaki perempuan, okeylah. Suka jantan sama jantan, ni pelik ni. Akhir zaman. Kan? Kita tak kata pada siapa. Hatta kita sekalipun, na'udzubillah, sebab tu selalu kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau bolakkan hati kami selepas kau bagi hidayah. Kami dah reti dah apa yang kau bagi ya Allah, kami dah dapat petunjuk dan hidayah, jangan kau bolakkan hati kami ya Allah. Kita minta selalu gitu. Kesilapan dan dosa kita kalau boleh kita cuba tutup, tapi didedahkan juga. Sepatutnya ditutup keaiban tu, dibuka keaiban dia. Allah Ta'ala tutup keaiban kita sendiri. Kita sendiri pergi buka, bukan orang lain buka, kita sendiri pergi buka. Kita nak salah apa? Kita sendiri dedahkan keaiban kita, kesilapan kita, dedah pada orang, dedah orang tengok lagi. Lepas tu macam-macam orang kata. Akhir zaman, dunia. Bukan apa tuan-tuan, bimbang. 10 tahun, 20 tahun akan datang lagi, dah biasa. Tengok tak ada apa pun, okey je, dia orang boleh je, tak ada masalah. Anak-anak kita pun, membesar pun tengok, ikutlah. Ayat 16, fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun
mendaharkai Rasul itu lalu kami seksa dia dengan seksaan yang berat. Fir'aun jin kan manusia? Manusia. Allah Ta'ala cipta dia, Fir'aun ni manusia. Makan seperti kita juga. Fir'aun manusia. Ingkar dengan Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita tengok dalam sirah, Fir'aun ni kiranya ayah angkat kepada Nabi Musa alaihi salam, yang bela Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun. Tapi gagahnya dia, Allah Ta'ala bagi apa yang dia lebih. Allah Ta'ala bagi. Dipanggil istidraj, umpanan untuk dia. Lagi dia buat jahat diberinya, lagi buat jahat dibaginya, lagi buat jahat dibagi dia. Apa dia tak ada? Fir'aun kaya dia. Tentera yang begitu ramai, hebat dia. Sehingga berani mengaku jadi Tuhan. Berani dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Mengaku kepada rakyat dia. Jin, syaitan, iblis pun tak berani mengaku jadi Tuhan. Dalam kitab menyebut jin, syaitan ni bagi tahu kepada Fir'aun, jahat-jahat aku pun tak berani mengaku jadi Tuhan. Jahat ni iblis ni. Jahat-jahat aku pun wahai Aun, aku tak mengaku jadi Tuhan. Tak berani mengaku jadi Tuhan. Sesat. Iblis memang sesat lah. Kerjanya menyesatkan anak Adam. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhzan wabila. Maka Fir'aun mendaharkai Rasul, lalu kami seksa dia dengan seksaan yang berat. Seksa Fir'aun ni tunggu di neraka ke bila? Dia mati pun siksa lah. Orang yang menderhakai Allah dan juga Rasul, dia masuk saja alam barzakh, siksa dah. Sama juga dengan kita, masuk alam barzakh ada nikmat, ada nikmah. Nikmat dan juga nikmah dipanggil. Nikmat satu nikmat. Bila masuk dalam alam barzakh kan disebut nam kanaumatil arus, tidurlah kamu bagikan seorang pengantin. Setiap kali bila nak keluar roh orang yang beriman, disebut dalam hadis ya, nak keluarnya roh, diserunya para malaikat akan serunya roh tu keluar, turun daripada langit. Malaikat ni arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, tengok nama sekian-sekian naik meninggal hari ni, dia turun, dia seru roh tu keluar. Ya ayyatuhan nafsut tayyibah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diseru di kepalanya keluar, dicabutnya, tariknya, keluarnya roh orang yang beriman. Disebut dalam hadis rohnya wangian dia. Bukan sekadar wangi, manusia tak boleh bau. Penduduk langit bau. Para malaikat berbisik-bisik, mereka bertanya-tanya. Bila diiringi roh orang yang beriman ni, dibawa naik bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Dibawa roh tu diiringi dengan malaikat, masing-masing duduk tanya. Penduduk langit ni, malaikat ni semua ni duduk tanya roh siapa ni, roh siapa ni, roh siapa ni. Roh siapakah yang runtuh ni, wanginya roh ni? Si fulan bin si fulan. Disebut nama dia seperti mana disebut nama dia ketika dia hidup di atas muka bumi. Oh nikmat. Kalau orang yang mendustakan Allah, busuk roh dia keluar pun sakit. Nak buang roh pun susah. Nak cabut roh dia pun susah. Seperti mana api yang dilekatkan dengan rambut, nak dicabut keluar, lekat-lekat dengan bulu tu. Roh orang yang beriman seperti mana air yang berada dalam ni, dituangnya titisan air tu keluar daripada satu tempat, daripada kulit kambing disebut. Bila tuang titisan air tu keluar laju. Air ni bila dituang laju keluar. Roh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala laju keluar. Bila diiringi naik wanginya roh dia, sehingga akan pakat tegur, malaikat tegur roh siapa dia, roh siapa. Manusia bau tak bau. Ditutupnya hijab tuan-tuan. Kita tak boleh nak bau. Semua bau sama, kapur barus bau kemian. Mari bau barus kemian. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimanakah kamu akan dapat menyelamatkan diri kamu jika kamu tetap kufur
pada hari yang menjadikan anak-anak sudah beruban, syiba. Anak-anak sudah tua. Tengok yang ni. At-Tabari menyebut yang demikian itu semasa Allah bertitah kepada Nabi Adam. Bukan. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimanakah kamu akan dapat menyelamatkan diri kamu jika kamu tetap kufur? Bagaimana kamu nak selamatkan diri kamu sedangkan diri kamu pun kufur? Tak ada peguam bela. Kita bertemu dengan Allah, contohnya kita kata dengan penuh kekufuran, penuh dengan dosa, bagaimana nak selamatkan diri? Tak ada. Pada hari yang menjadikan anak-anak sudah beruban. Cari yang ni. Tangguh dulu yang ni. Yang beruban ni. Ha? Wah, yang hari kiamat tu lah. Laku hari kiamat tu lah. Saya dah cari dalam ni, tak ada. Fakaifa tattaqun, maka bagaimanakah kamu akan mendapat menyelamatkan diri kamu jika kamu tetap kufur pada hari yang menjadikan anak-anak sudah beruban. Pada hari kiamat lah. Mungkin kita tangguh yang ni. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu adalah janji Allah itu pasti terlaksana. Kita sebut dah tadi. Langit pecah belah, munfatirun bih. Was-sama' idza syamsu kuwirat. Ayat-ayat yang juzuk 30 banyak cerita tentang kiamat. Juzuk 29 pun banyak cerita tentang kiamat. Ayat surah-surah pendek-pendek ni kebanyakan semua cerita tentang kiamat. Ayat pendek ni Nabi SAW selalu baca doa, baca ketika waktu malam. Dalam salat malam selalunya, di antaranya Al-Muzammil, Mudassir. Di antaranya Nabi suka baca surah-surah yang pendek ni ketika salat malam. Kira tak panjang manalah Muzammil, Mudassir. Tapi kita selalu tengok juzuk 30. Juzuk 30 pun kita tengok yang bawah sekali tu, ayat pendek sekali. Kan? Amma yatasaalun, panjang juga, tak pernah baca, tak pernah ngapal. Ngapai mudah je tuan-tuan Quran ni. Setiap benda yang kita kata mudah, insya-Allah mudah. Kata Imam Ghazali, la astashilanna as-sa'ba aw udrika al-muna faman qadatil amali illa lis-sabirin. Kata Imam Ghazali, la astashilanna as-sa'ba aw udrika al-muna. Satu benda yang susah sangat ni, benda yang susah, orang yang cerdik ni dia akan anggap benda tu paling mudah. Selalu kadang-kadang kita kata bila nak jawab exam, cari yang susah dulu. Jawab yang susah dulu, yang senang tunggu belakang, nanti saya. Kata Imam Ghazali, orang yang sabar ni, dia ada jiwa sabar, bagi dia semua mudah. Tapi kalau tidak ada jiwa yang sabar, susah. Hatta nak ambil makanan kat dapur pun susah kalau tak ada jiwa sabar. Nasi duduk tengah menanak ni, duduk tengah menanak, tunggu saat bang, lapak ni 5 minit lagi jentak dah tu. Dia punya apa kita masak kan 5 minit lagi tak sabar, berhenti sendiri makan. Sedap tak? Sedap lah nasi, tak masak lagi. Bagi orang yang sabar, dia akan rasa nikmat tu. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, kata Allah, adalah janji Allah itu pasti. Pasti. Kiamat itu pasti.
hancurnya bumi, gunung ganang, berterbangan gunung ganang ni, menjadikan timbunan pasir. Tak ada apa dah. Gugurnya bintang-bintang, matahari pecah belah, bulan terbelah dua. Gugurnya bintang-bintang. Manusia duduk di mana? Wallahu ta'ala alam. Tak tahu. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya keterangan yang Allah Ta'ala sebut tentang kiamat ni mengandungi amaran, inzar. Sebab tu dalam Quran dia ada inzar ataupun dipanggil nazir, bashir. Nabi ni sebagai apa? Nabi ni sebagai nazir dan juga bashir. Naziran wa bashira. Nazir ni yang memberi nazir, benda-benda yang peringatan tentang azab. Bashir memberikan khabar tentang kegembiraan. Nazir ni bagi tahu azab neraka, bagi tahu azab siksaan kubur. Nazir dia punya. Sebab tu nazir, kita kata nazir pegang nazir ni, tu peringatan. Peringat pada orang. Bashir ni bagi benda yang gembira ya. Syurga, cerita tentang syurga. Orang yang buat benda yang baik, balasan dia syurga. Orang yang rajin solat sedekah, balasan dia syurga. Bashir. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Tazkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapat ia menempuh jalan yang menyampaikan kepada Tuhannya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut mana? Dalam surah Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Surah Al-Hajj 17. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang besar. Gempa bumi, kita kata gempa bumi pun kita tengok, masya-Allah, tabarakallah. Sekali dilanda air, mari air kita tengok, masya-Allah, habis. Tsunami berlakunya. Gempa bumi tengah laut tu. Dia gempa di sana, dia timbulnya air, dia tolak air naik ke atas darat, bawa ikan-ikan, bawa kapal-kapal yang berat sampai berapa kilo masuk dalam. Baru sikit je. Dalam surah Sajadah Allah Ta'ala sebut, Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya. Tak perlu nak tahu bila datang kiamat. Tetapi mesti dipercayai bahawa pada hari pembukaan bicara itu tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir sekiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh berbuat demikian. Bila keluarnya matahari daripada barat, ditutupnya pintu taubat. Tutupnya pintu taubat. Nak terima taubat tak terima dah. Begitulah Fir'aun bila sampai nyawa di halqum dia. Nyawa di halqum, Allah Ta'ala tak terima taubat dah. Tutupnya pintu taubat bagi seseorang bila nyawa dia sampai di sini. Selagi masih ada masa tua waktu dia. Sebab tu kita tak dibagi tahu bila masa kematian seseorang. Ada orang muda meninggal, ada yang tua. Yang sahabat kita Ustaz Murtada, muda, baru 31 umur dia.
Luar biasa tuan-tuan. Nah, umur baru 31, baru naik 31 umur. Muda lagi. Muda lah kita kata. Tambah-tambah anak-anak yang sebelum baru umur 15, 16 meninggal. Hafiz Quran. Apa anak-anak kita tahfiz, insya-Allah, tabarakallah. Ahli syurga juga. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya engkau berdiri sembahyang kurang daripada sepertiga malam. Allah Ta'ala tahu kita sembahyang ataupun tak. Allah Ta'ala tahu kita salat ataupun tidak. Kita salat lebih waktu malam ataupun tidak. Allah Ta'ala tahu. Hatta dalam hati kita. Atau seperdua malam ataupun kita solat lebih, maksudnya lewat di waktu awal ataupun di waktu lewat ataupun di pertengahan malam. Allah Ta'ala tahu semua waktu tu. Atau sepertinya, dan demikian pula segolongan daripada orang yang bersama engkau. Dan Allah menetapkan kadar panjangnya malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat sama sekali mengiranya dengan tepat. Kita nak kira dengan tepat tak boleh. Maka dia menarik kembali perintahnya kepada kamu, oleh kerana itu bacalah seberapa mudah bagi kamu daripada ayat Al-Quran. Kan ayat kita kata malam yang tepat, kita nak letak sebahagian ayat yang ditarik kepada sahabat menjadi kewajipan kepada salat qiyam. Nak tepatkan waktu tu bila? Nak tepat nak solat waktu malam. Pukul 2, pukul 3, pukul 4. Siang hari dah bekerja penat dah. Waktu malam ni kita kata untuk rehat. Untuk kamu rehat. Oleh kerana itu bacalah seberapa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Ayat yang mula-mula pun sebut sama juga. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran, qiyam baca Quran. Ayat yang terakhir pun disebut sama juga. Disebut bacalah Quran. Oleh kerana itu bacalah seberapa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Paling kurang kata Ibn Abbas 100 ayat. 100 ayat. Pilih tuan-tuan, baca yang mana? Al-Quran ada 604 muka surat. 604 muka surat. Kalau kita hafal sehari semuka, berapa lama habis? 604 Quran Usmani. Setahun 8 bulan 4 hari. Lebih kurang. Setahun 8 bulan habis khatam hafal Quran. Kalau hafal. Sebab itu kadang-kadang ada anak-anak hafiz, dia boleh menghafal Quran setahun 8 bulan. Biasalah. Dia buat sehari semuka tapi tak tinggal. Dia tak tinggal walaupun sehari. Kalau mengaji kalau masuk sekolah sistem tahfiz ni, Jumaat Sabtu tak mengaji. Kalau di Kedah lah. Jumaat Sabtu tak mengaji. Kalau tempat lain, Sabtu Ahad tak mengaji. 2 hari tu dah rugi dah. Dia kira seminggu 5 hari je. Dia boleh 2 lain semuka. Kalau kita tak miss walaupun 1 hari, setiap hari 1 muka, setahun 8 bulan, 4 hari, khatam 30. Ayah-ayah boleh lah ngapal lepas ni. Kira lah ni masuk tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 lah mudah. 2020 hafiz belaka. Target gitu. 2020 cita-cita azam nak hafal Quran walaupun umur 57 tahun. Azam pi lah. Kan ngapain kan? Tak lepas pi dah sah. Oh, orang muda boleh lah. Orang tua mengapai lupa. Bagi laluan azan ni. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ayat yang kita baca tadi.
Oleh itu bacalah seberapa mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Digunakan dengan kalimah faqra'u, iqra'u. Iqra'u ni dengan lafaz iqra'u di sini artinya bacalah. Maksud baca iaitu baca dalam solat. Ada sebahagian yang sebut baca dalam solat. Ada yang sebut baca selepas solat. Maksudnya baca surah yang kita nak baca tu baca dalam solat. Dia lebih tenang jiwa dia. Sebahagian ulama. Sebab itu bila kita baca surah dalam solat, dia lebih lama ingatannya berbanding dengan luar solat. Dan kita baca dalam solat 2 rakaat kita buat, cuba baca. Susah sangat nak hafal ni. Ambil waktu tu, waktu nisful lail tu, separuh malam, sembahyang, buka Quran di rumah lah. Buka Quran besar tu, buh lampu, sembahyang seorang, baca surah. Selalu dia baca di luar susah, baca dalam solat. Cuba try. Baca dalam solat, hati yang khusyuk. Allah Ta'ala permudahkan bacaan tu, bagi lancar sebutan dalam solat. Beza bila dah pernah bawa dalam solat, insya-Allah dia ingat ingatan apa yang dia baca. Sementara nak boleh baca dalam solat tu, dia kata ustaz nak naik baca dalam solat tu tak berani tu. Tak apa, buka Quran okey. Jangan naik-naik tu terus. Tadi dah hafal, kebetulan dah hafal tadi, terus nak naik jadi imam baca dalam solat jam. Yang tu nak buka yang mana ni lupa dah. Sepatah aja lupa. Biasa. Kita baru je hafal tadi, terus nak baca dalam solat, tak boleh. Lupa. Sebab depan ni lagi dahsyat. Kita dah bermain lama dah, ingat lama, hafal lama dah, baru boleh. Bagi lancar betul-betul baru boleh. Kalau baru ngapai tadi, naik tak boleh. Lupa. Tapi orang yang baca dalam solat, ingatan dia kuat. Dia boleh baca bacaan semayang dalam solat, insya-Allah. Ada di, kalau orang masyayikh, syekh Arab ni, selalunya dia boleh bawa seorang tarawih 30 juzuk Quran biasa. Para hafiz yang boleh bawa Quran dalam solat tarawih, seorang dia khatam 30. Oh, hebat ni. Ingat dia Quran. Dia boleh baca tanpa tengok mushaf. Dia baca hebat. Syekh Ratib Alawi di antaranya jugalah, guru yang duk mengajar saya Quran. Syekh Ratib Alawi ni dia jadi di Masjid Abdul Rahman bin Auf di Dimashq. Dia baca lambat tuan-tuan, baca lambat. Dengan makharijul huruf dia jaga, baca lambat. Kita duduk belakang. Oh, Syekh. Ya Syekh. Dia baca tu dia cukup jaga, dia raikan makharijul huruf. Makhraj huruf. Dia raikan tu, dia tak lebih lagu. Ada bacaan rai lagu berbanding rai sebutan huruf. Oh, dia baca memang sebutan betul. Dia jaga betul sebutan dia. Lagu dia tak berapa ada sangat. Tapi kadang bila kita solat, kita rasa oh, sebutan dia dahsyat, masya-Allah. Sebutan dia, kita duk feeling dengan sebutan dia. Ada setengah kita duk feeling dengan lagu dia, terbabas sana, terbabas sini. Sampai terlena dengan lagu. Syekh Ratib Alawi dia bawa seorang dia 30 juzuk Quran tarawih. Suara maintain dia. Kemudian pernah semalam guru kepada dia Syekh Mahyuddin ni tua dah. 80 90 dah. Naik jadi imam orang tolak, dia tak larat dah tuan-tuan. Mayang atas kerusi je. Tapi bila nak tolak jadi imam, dia buat juga 2 rakaat diri. Tua lah. Tapi bacaan macam orang muda. Kita dengar, oh, orang muda baca ni, sedap bacaan dia. Tua dah, 80 90 dah. Sebutan dia tu dipelihara. Orang yang jaga Quran. Kata Ibnu Abbas, qiyamul lail, sembahyang malam ini telah digugurkan kewajipan di kalangan para sahabat dan juga Rasul. Ayat yang kita baca tadi tu. Tetapi jika mereka kerjakan hukumnya sunat. Dan kekal diwajibkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
alima an sayakunu minkum marda. Ayat itu juga. Allah mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Allah Ta'ala tahu yang sakit, Allah Ta'ala tahu yang sihat. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, dan orang-orang yang lain yang bermusafir di muka bumi mencari sebahagian kurniaan Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan orang-orang yang lain lagi berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula kaum yang lain daripada golongan yang pergi berperang dan berjihad pada jalan Allah untuk meninggikan kalimatullahi hiyal ulya, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta menyiarkan agamanya. Adapun orang yang sakit, orang yang musafir dan orang yang berperang pada jalan Allah yang disebutkan ini, mereka amat berat untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Orang sakit, orang yang bermusafir dan orang yang berperang pada jalan Allah yang disebutkan ini, mereka amat berat untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Itulah sebabnya Allah memberi keringanan kepada mereka. Allah Ta'ala bagi keringanan pada mereka. Orang yang sakit tak terdaya sembahyang malam kerana sakit dia, sekadar mana yang dia mampu buat. Ada orang yang tak boleh tidur langsung. Tak boleh tidur ni ada. Tidurnya tak nyenyak, tak boleh tidur. Sakit juga dah dia panggil. Sakit, tak boleh tidur. Orang-orang yang berlayar dan berperang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, Allah Ta'ala beri keringanan. Oleh itu Allah meringankan beban yang merupakan kewajipan sembahyang malam itu dibatalkan buat mereka di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita sebut ni panjang, yang 20 ni panjang. Allah Ta'ala tekankan di sini bangun malam dan juga faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah daripada Al-Quran mana-mana yang kamu boleh baca. Kata Al-Hasan, seberapa yang mudah daripada Al-Quran, iaitu sekadar 100 ayat. 100 ayat, carilah mana-mana surah yang kita nak baca. Surah Al-Baqarah ni panjang ayat-ayat dia. Selalunya kalau 100 ni ayat belakang lah, pendek jadi pendek. Kira kita ambil anggarkan lah selai 2 line macam tu lah. Start daripada surah Al-Baqarah pun Alhamdulillah. Kadang-kadang kita kata Al-Quran ni bulan Ramadan ni kita buat, tapi nak istiqamah tiap-tiap hari susah kan. Boleh 2-3 hari boleh pula. Seminggu boleh buat dah. Minggu depan tak lah, tinggal. Saya lah. Tuan-tuan tak tahu lah. Saya ni. Kita buat kadang-kadang buat dah. Start dah seminggu. Tiap-tiap hari selai. Minggu depan je lupa. Start lagi buat memang tak buat. Dia nak kena buat terus. Teringat buat. Jadi insya-Allah kita akan berbicara tentang surah Al-Muddathir insya-Allah bulan depan. Al-Muddathir iaitu orang yang berselimut ataupun orang yang selubung. Surah Al-Muddathir tak panjang, surah yang ke-74 mengandungi 56 ayat. Surah dari jenis Makkiyah yang diturunkan selepas daripada surah Al-Muzammil. InsyaAllah sekadar itu dulu. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ikhlasan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.